A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, minta maaf sebab lambat sebab tadi ada saya ada quiz dan quiz tu start lambat, so dia agak drag masa, tapi tak apa. So sepatutnya hari tu saya habiskan terus grey collatin sebab dia tak banyak, tapi tak apa, hari ini saya boleh habiskan grey collatin bersama dengan BIBD terus. Okay, so saya sambung sikit. Last hari itu kita guna example berkenaan dengan rocket propellant experiment. Jadi untuk grey collatin pun kita akan gunakan example yang sama, cuma kita extend sikit kenapa dia guna grey collatin. Okay, so kat sini, okay, consider kalau awak belajar yang hari tu, 2 hari lepas kita belajar, kita ada P times P. Okay, so dia adalah Latin square. Okay, and then kita akan ada another impose ataupun another Latin square P times P, dan kita denote dia sebagai P. Siapa tu? Okay, P times P Latin square. Okay, dia bukan dia buat 2 kali tu tau. Maksudnya Latin square ni, Latin square ni P times P, and then kita insert lagi satu, kita impose lagi satu, the second P times P Latin square. Maksudnya ada apa? Latin square plus Latin square lagi sekali. Dia ada 2 Latin square yang berbeza. Bila ada 2 Latin square, so dalam tu kita tak boleh gunakan letters yang sama. Maksudnya kalau contohnya kita ada A, B, C, D, E. Okay, kita ada A, B, C, D, E. So kita tak boleh letak lagi sekali untuk Latin square yang baru. Yang ini adalah first Latin square. Yang the second Latin square ni kita tak boleh letak A, B, C, D, E. So kita kena gantikan dengan Greek letters. Okay, so disebabkan tu dia denote sebagai Greco-Latin lah. Okay, so dia ada 2 Latin square dalam satu design. Jadi kenapa dia dikatakan sebagai orthogonal? Okay, sebab dia adalah Greek letter ni dia hanya berlaku sekali sahaja dekat setiap Latin letter. Macam hari tu, kan saya ada explain, dia konsep dia macam Sudoku. Okay, kalau A kat sini, B kat sini, C, D, maksudnya dekat bawah dia tu tak boleh ada huruf A lagi. So yang kat bawah tu akan huruf yang lain. Contohnya huruf B, lepas tu C, lepas tu D. Okay, dan seterusnya dia punya huruf yang kat sebelah ni dia tak boleh ada A atau B. Dia tak boleh ada B kat sini. Dia kena ada huruf lain lah, mungkin A. Okay, dan seterusnya. Ini Latin square yang pertama. Dia appears only once. Sebab tu kita panggil dia orthogonal. Okay, sama juga kalau kita letak lagi satu Latin square, kita gunakan Greek letter. So Greek letter kita alpha. Okay, kita ada alpha, kita ada beta, kita ada gamma. Gamma ni simbol dia macam Y lah. Okay, macam ni. Gamma. Lepas tu kita ada delta. Saya tak ingat lagi satu apa. Tapi sekejap, saya tengok contoh ni. Dia letak E, simbol E. Dia macam epsilon tau. Okay, tapi dia E lah. Macam tu lah. Macam ni kan, yang E ni kan. Dia hanyalah sekadar simbol sahaja. Dia bukan ada maksud apa-apa pun. Faham So kita just assume dia macam A, B, C, D, E tapi menggunakan Greek letter. Okay, jadi contohlah kalau korang tak tahu nama dia, korang boleh je search dekat Google Greek letters.
nanti pergi ke image, korang akan nampak ada ni lah dia punya sebutan-sebutan dia. Okay. So saya nak kamu tahulah macam mana nak sebut Greek letters ni, sebab kita ada certain Greek letters yang kita akan guna. So alpha untuk yang macam ni, beta yang macam B, gamma yang macam bentuk Y, delta yang macam kalau kamu belajar calculus kamu akan tahulah, dan epsilon. Okay, bunyi dia epsilon. Okay. Jadi nanti masa tahun seterusnya kamu akan jumpalah chi, C, omega, P, kan? Ada banyak lah simbol-simbol yang kamu akan jumpa dalam statistik ni. Okay, so kita sambung balik. Dia adalah orthogonal. Dan dia mestilah square. Okay, so kalau kamu tengok kat sini, kita ada A, B, C, D. So bawah dia A, B, C, D jugalah. Dia tak boleh sama. Okay, so yang seterusnya kita tengok alpha, beta, gamma, delta. Okay, alpha, beta, gamma, delta. So bawah dia tu tak boleh lah. Tak boleh apa ni? Apa panggil? Tak boleh huruf alpha. Dia kena mungkin beta boleh. Mungkin gamma boleh. Mungkin delta pun boleh. So dia letak delta kat sini. Okay. Sekejap, sekejap. Saya cuba fahamkan balik. Kenapa dia tak letak beta kat sini? Kalau dia letak beta kat sini, kenapa dia tak letak delta kat sini? Sekejap Saya tengok kat sini. Sebab dia ada mention sebelum ni, dia cakap dalam teoretik, dia ada cakap Greek letters ni appears once dan sekali sahaja dekat each Latin letter. Maksudnya, sebelah Latin letter tu sekali je dia berlaku. Maksudnya dekat sini, kalau contohnya kita ada B dengan beta, so B dengan beta tak akan berlaku lagi. Faham tak? Mungkin lepas ni B dengan alpha, kan? Macam B dengan alpha. Lepas tu B dengan gamma, B dengan delta. Benda tu dia tak boleh sama. Faham tak? Dia itu yang kita fahamkan konsep teori yang apa ni yang saya bulatkan warna kuning ni. Only once with each Latin letters. Okay. Tapi jangan risau sebab dalam exam dia bagi kamu terus ABCD dengan dia terus bagi Greek letter. Just tinggal kira sahaja. Ni saya nak teorikan sahaja sebab teori ni just untuk kefahaman masing-masing lah. Okay, lepas tu dia adalah, kita panggil dia design dia block in 3 directions. Okay, sebab tu dia adalah dia akan tahulah, kamu akan tahu kenapa P minus 3. Sebab dia ada 3 direction. Okay, yang 2 hari lepas tu dia tulis P minus 2 kan, yang untuk Latin sahaja. Sebab dia ada 2 direction. Tapi yang ni dia ada 3 direction block. Maksudnya block dia ada 3. 3 blocking lah. Macam tu. Ini saya tak jumpa lah teori dia hari tu dia mention kat mana. Tapi tak apa. So kita sambung. Yang ni dia punya model, statistical model. Yang ni just untuk kamu fahamkan je lah. Dia gunakan macam tadi yang sebelum ni dia guna alpha kan. Lepas tu dia guna beta, dia guna gamma, and then dia guna apa lagi satu tu? Alpha, beta, gamma je kan dia guna. Lepas tu epsilon. Epsilon tu IJK lah. IJK. Yang Latin. Tapi untuk yang Greco, dia letak theta. Okay, kalau Greco dia letak theta, dia letak tau, dia letak omega dengan dia letak P. Okay, dia letak phi. Lepas tu epsilon dia ada IJKL sebab dia ada treatment dengan 3 blocking. 1 treatment dan 3 blocking. Sebab dia 3 directions. So IJKL. Yang ni saya rasa tak payah hafal kot sebab dia takkan keluar dalam exam. Yang model ni just untuk kamu fahamkan je lah. Okay, dan formula dia
sama je, cuma dia tambah satu lagi row untuk Greek letter. So susunan dia tak kisahlah macam mana pun. Dan pengiraan dia sama je. Sebab tu dia punya example ni, dia gunakan example yang sama, rocket propellant experiment. So dia letak another factor, okay, iaitu test assemblies. Okay, so dia nak apa? Dia nak uji assemblies. Okay, dia nak uji assemblies. Sebelum ni dia uji uh, apa ni, formulations. Untuk Latin dia uji formulations. Tapi untuk yang Greco dia nak uji another factor baru iaitu assemblies. Okay. And then kita buat benda yang sama lah. Macam hari tu kalau siapa yang dah salin, hari tu ada saya suruh salin kan, lepas tu upload dalam Padlet kan. Nota week 10. Yang ni. Hari tu yang kita buat tu. So, buat benda ni lagi sekali. Okay, buat benda ni lagi sekali. Sekejap, saya copy Saya copy. Ni kalau awak tak sempat salin, kan, tak apa, boleh sambung terus dekat tepi dia. Okay, sambung terus dekat tepi dia. Ataupun mungkin kalau rajin, buat balik baru. Kalau rajin lah. Buat balik baru, buat kat kertas yang baru, salin balik dia punya. Soalan tak payah salin. Okay, soalan tak payah salin sebab dah ada dah. Cuma tambah sikit je kat sini. Buat kat muka surat baru, letak kat sini, total. Alamak, padam. Sekejap Dia kalau dah padam tu dia tak save. Okay. Tambah kat tepi ni, buat kat muka surat baru kan. Total Greek letters. Total Greek letters. Okay. So kita punya Greek ni, okay. Kan data dia dia dah ubah. Dia letak macam sekejap bukan ni. Ini. Sekejap. Mana dia punya ni? Takkan negatif pula jawapan dia. Sekejap saya tengok yang Latin tu. Hari tu Latin dia buat negatif juga. Oh betul lah. A, B, C, D, E, B, C, D, E, A. A, B, C, D, E, B, C, D, E, A. Okay. Yang ni dia saya replacekan table. Mungkin awak kena salin lah table baru ni. Kan? Sebab dia lain. Dia tak sama. Tapi konsep yang sama. Sekejap Silap. Copy yang ni je lah. Sekejap Sebab dia gunakan sekejap. Sebab kalau perasan, nilai jawapan dia kan negatif kan? Sebab dia dah convert into coding method. So saya tak nak tu. Saya nak macam mana saya nak awak tambah kat tepi ni. Awak conteng kat tepi ni. Kan A sama dengan 24 kan? Awak ikut yang ni. A alpha. A alpha. Nilai dia jangan ubah. Nilai dia biarkan. Okay, sebab apa tahu? Sebab total ni dia dah sama. Okay, total YI dengan total YJ ni dia tak akan berubah. Dia akan jadi sama je. Yang awak kena tambah adalah
alpha, Greek letter semua. So sini tambah alpha, sini tambah beta, sini tambah gamma. Tulislah kat mana-mana pun, asalkan ada tambah lah. Okay. Ini delta, yang ni epsilon. Epsilon. Epsilon bunyi dia. Okay. So ni adalah gamma. Jangan confuse tau, sebab um, macam saya cakap tau, dia konsep yang sama macam Latin, tapi awak just insertkan letters untuk Greek sahaja, Greek letters sahaja dalam tu. So yang membezakan adalah masa calculation je. Okay. Dia punya data dia takkan berubah. Satu, saya suka guna yang data asal. Okay, saya tak suka guna data yang dah disiap coding tu. Sebab kamu pun dah buat kan yang data asal. Okay, so ni gamma, ni delta. Sorry lah tulisan buruk. Kalau tak nampak, uh, rujuk je buku teks ni. Okay, tambahkan kat tepi ni. Alright. Lepas tu kan, dekat total Greek letters ni, lepas awak dah isi tu, awak letak je nilai total dia. Silap. Alpha, alpha, beta, gamma, lepas tu delta, and then epsilon. Okay. So kita try tambah So nak tambah ni alpha, 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 alpha. Okay, so buka calculator. Kita tengok dia punya hasil tu. 4, 31, 30, 29, 21. So dia punya total Greek letters dia adalah 135. Faham tak? Cara dia sama je tau. Cumanya kita dah kena ikut prasyarat lah, di mana Greek letter tu tak boleh sama untuk sebelah Latin letters yang ada sebelum ni. Faham tak? Maksudnya kalau dah ada A dengan alpha, so A dengan alpha tak akan berlaku lagi. Mungkin A dengan beta, mungkin A dengan gamma kan. Tapi tambah tu, tambahkan je lah. Kamu cari yang ada alpha, kamu tambahkan. So kalau yang mana ada alpha tu, yang mana saya bulatkan ni, ni kamu tambahkan, totalkan je. Okay, lepas tu beta pula. Benda yang sama lah macam semalam. Okay, beta tak ada 17. Semalam pula, 2 hari lepas. Ada 17. Lepas tu 30. Nanti kalau awak nak bulatkan kan, atau awak nak gariskan, awak pakai pensel tau, dalam kertas soalan tu. So kalau contoh pakai pen, nanti serabut. Okay. Saya tambahkan Plastik. Dapat 119. Okay. So gamma tambahkan 18, 20, 26, 27, 31. 122. Okay, 122. And then delta pula.
Ini dia letak. Okay. 6, 24, 20, 27, 24. 100 tu 1. Epsilon. Okay, 138. Okay, itu je. Alright. So nanti kita double check Alright. Untuk hypothesis testing, sekejap dia dibagi tak? Pasti dia tak bagi. Dia tak bagi. So tak payahlah kot buat hypothesis testing. Okay. Sebab masa saya exam pun dia tak minta hypothesis testing untuk Greco-Latin ni. Tapi kalau kamu nak buat juga, dia bukan guna alpha tau. Okay. Kamu akan guna, ini kamu akan guna, kalau macam hari tu, awak akan guna alpha betul. Tapi kita akan gunakan theta. Kita akan gunakan theta. So kalau kamu nak buat juga, kamu kena guna theta lah. Okay. Dia tengok nombor yang I je sebab dia cakap theta is the effect of the I row. Sekejap Silap. Omega is the, theta is the effect of the I row. Tau is the effect of the Latin. J, omega is the effect of Greek letter treatment. So kalau you nak test the Greek letter treatment, so kena guna omega. Okay, omega So kena guna omega kalau nak buat hypothesis testing lah. Tapi saya rasa soalan ni dia tak masuk hypothesis testing pun. Ini untuk pengetahuan je. Okay, so sebab saya tak nak salah ajar Jadi kamu gunakan omega. Yang hari tu Latin, saya rasa saya ada silap jugalah. Yang Latin hari tu saya kena baca betul-betul. Yang ni dia cakap ini betul ke rasanya sebab dia cakap tau untuk treatment, B untuk kolom, error untuk epsilon. So alpha tu dah betul lah. Okay, so Latin dah betul. Greco je yang kamu pening sikit. Greco ni kamu guna omega. Okay. Sebab dia dah bagi tahu omega ni adalah efek untuk Greek letter. Okay. So yang mana Latin tu tak apa. Latin tu mungkin tak masuk exam. Tapi saya rasa betul lah sebab dia tak cakap pun alpha ni untuk apa kan. So ni dah betul lah. So kita tukar kepada Greek pula. Greek adalah omega So omega kita gunakan W. So W tu kita tulis je W. W1, W2, W3, W4, W5. Okay. Ini WI, WJ, at least one WIJ. Tapi kalau kamu tak buat pun tak apa. Alright. Nanti lepas kamu tambahkan paper, kamu buat je total Greek letters. Okay. Lepas tu yang ni mungkin kamu boleh conteng tepi lah Conteng tepi A alpha, B gamma, berapa nilai dia. Total YJ dengan total YI semua ni conteng tepi. Lepas tu kamu buat declare hypothesis. Okay. Kalau tak sempat tak apa, nanti kamu buat. Okay, sekarang saya nak kamu tengok dulu. Statistical analysis dia adalah sama. So yang ni kamu tak payah buat balik. Yang ni biar. Kamu boleh ambil balik daripada example yang 2 hari lepas. So yang ni saya skip. Total dia still sama tau formula dia. Okay, formula yang sama. Sama juga dengan yang lain. Yang lain juga sama.
Okay, SS treatment sama dan blocking pun sama, Latin pun sama. Sekarang kita nak tambah sikit. Kita nak tambah dekat mana? Dekat sini Sekejap, kita tambahkan dekat SS grid. Okay, SS grid. So, untuk SS grid, kamu tambahkan dekat bawah tu, bukan dekat bawah lah, kat paper yang baru lah. Yang saya suruh kamu buat kat paper baru tadi tu, sambung je, kamu tulis 1/5. Sebab apa 1/5? Sebab dia adalah square. Semua nilai dia adalah sama, iaitu P. P kita ada 5. Okay, so kena ingat then, isikan jawapan dalam ni, copy sahaja yang dalam ni, tapi isinya kamu ubah. Okay, so isinya adalah yang kita dah total up tadi itulah, yang ni. Okay, so grid ni, okay, kamu tulis balik. Saya letak warna hijau lah. Okay, 135, 119, 122, 121 dan 138. Okay, so kamu kena kira kalkulator. Okay, saya tak ada save lah memorinya hari tu. So saya kira manual je lah 1/5. Saya kira manual sebab nak insert data tu banyak sangat. So biarkan je lah Okay, tambah 119 kuasa 2 tambah 122 kuasa 2. Okay, buat bracket double double bracket, tolakkan dengan 635 kuasa 2 per dengan 25. So kamu akan dapat 62. Mana ada pokok saya hilang? Saya dapat 62. Cerah sangat. Okay. So kita cari SSE, kita tolakkan lagi dengan 62. So kita akan dapat 676 tolak 68 tolak 150 tolak 330 tolak 62. So dapat 66. Sekejap saya cek jawapan. Okey, betul lah 66. Nampak? 66. Alright, so salin dulu. Okey, so dekat sini kamu buat ANOVA table yang baru. Okey, buat yang baru tau. Sambung tapi buat yang baru, ANOVA table tu. Tambahkan dekat apa? Tambahkan dekat lagi satu row atas error ni, kamu tambahkan untuk yang grid punya So dia nak test apa? Dia nak test assemblies. Okay, assemblies ni adalah grid. Assemblies, sebab dia dah mention dalam soalan. Okay, assemblies iaitu jawapan bagi SS grid adalah 66. Jadi sama juga degrees of freedom dia adalah P-1 iaitu 5/1. Okay, P-1. Then kamu cari dia punya mean square. Okay, kamu cari dia punya mean square berapa. Kejap.
Mana boleh cari mean square? Boleh. 66 bahagi 44. 66 bahagi 4. So dapat 16.5. Okay. And then cari degrees of freedom bagi error. So tadi kan, masa saya buat tadi, asalnya 5 tolak 2 darab dengan 5 tolak 1. Sekarang kita ada 3 directional. 3 directional blocking. Sebab kita ada apa? Kita ada block, kita ada Latin, kita ada Greco kita ada Greco, Latin. So kita ada 3 benda ni. Jadi 3 directional kita buat 5 tolak 3. Okay. So 5 tolak 3 darabkan dengan 5 tolak 1. Kenapa? Kenapa terkena tolak 1? Sebab 1 ni adalah untuk treatment. Yang masa saya explain yang kelas hari itu tu saya terbalik sebenarnya. Sepatutnya 5 tolak 2 yang hari itu tu adalah Latin dengan blok. Yang 5 tolak 1 tu adalah treatment kan? Sepatutnya macam tu. Saya tersilap tasfir hari tu. Okay, so nanti kamu tuliskan 5 tolak 3 darab dengan 5 tolak 1 akan dapat 2 darab dengan 4. So dapat 8 lah. Okay. And then kenapa yang sini saya tulis 25 tolak 1 untuk total? Sebab n minus 1 ataupun p squared minus 1. Dia ada 2 formula tak kisah nak guna mana satu. Alright. So tengok dia punya ANOVA table adalah 4, 4, 4, 4, 8, 24. Okay, kena betul Dan akhir sekali 128 ni kamu kena tukar juga sebab error dia tadi adalah 60 berapa tadi? 68, sorry. 66. Okay, error dia adalah 66. So, oh, silap. 10%. SS grid kita adalah 62. Saya salah tulis. Okay. Ini adalah 15.5. Baru betul. Error tu yang 66. So 66 ni kamu bahagi dengan 8. So dapat 8.25. Okay, so saya letak warna merah 8.25. Okay, and then cari dia punya F0. Okay, F0 dia ambil je mean square 17 bahagi dengan 8.25. So dapat 2.061. 2.061. Okay, lepas tu 37.5. Dan seterusnya lah. Ini 4.545. Then 82.5 bahagi dengan 8.25. So dapat 10. Ini 10.000 And then nak buat ni 15.5 bahagi dengan 8.25. Yang ni 1.879. 879. Alright. Now kita nak cari dia punya F table. Okay, F table dia berubah tau. F table dia kamu akan dapat F table adalah kita nak check kita punya grid. Okay, kita punya assemblies. So F alpha 0.05. Okay, V ni adalah untuk yang assemblies punya degrees of freedom ataupun degrees of freedom bagi grid. Jadi kita ada 4 dan error kita ada 8. Degrees of freedom bagi error adalah 8, DF error So F0 F alpha 48 berapa? Okay. So sini F0 F0 lagi. F alpha adalah 4
dengan 8. So dapat 3.84. So sini kamu tulis sama dengan 3.84. Okey. So tengok buku ni balik. Kenapa buku ni dia buat formulation? Kenapa buku ni dia tak buat test assemblies? Ni pun saya confused. Saya nak baca dia punya ni. The complete ANOVA in summarized in table 4.21. Formulations are significantly different at 1%. Comparing the tables 4.21, 4.12, 4.21, okay. Comparing table yang ANOVA ni dengan ANOVA yang Latin Square tadi, kita dapat remove the variability due to test assemblies. Maksudnya kalau kita insert assemblies tadi, dia akan kurangkan error. Error tu adalah SSE. Kalau kamu tengok, SSE dia adalah 66 ataupun mean square error dia adalah 8.25 kan. Okey. Sebab kita ada test assemblies dalam ANOVA. Kalau kita bandingkan dengan table Latin yang ANOVA 4.12 ni, error dia adalah 128 dan dia punya mean square error dia 10. Jadi dia punya error dia lagi tinggi daripada Greco. So Greco ni macam lebih nice lah sebab dia mengurangkan error tersebut. Tapi untuk pengetahuan kat sini kita tulis kat sini dia test untuk formulation. Saya rasa buku teks ni salah lah. Dia tak sepatutnya test untuk formulation. Dia sepatutnya test untuk Greek kan? Sepatutnya. So untuk kefahaman masing-masing, saya buatlah semua Saya buat semua untuk semua faham lah. Kita nak buat decision tau. Make a decision. Buat macam biasa je, macam yang kamu belajar. Kalau macam sebelum ni, kan kalau buat decision, kamu akan tengoklah kat sini kan, kita ada Latin, treatment dengan blocking. So saya fokuskan untuk Greek dulu. Okay, untuk Greek, kamu akan accept null hypothesis. Okay, kamu akan accept null hypothesis. So kamu akan accept null hypothesis. Kenapa? Because F null dia lebih sikit. Is less than F 0.0548. Iaitu 1.879 lebih kecil daripada value F table kita iaitu 3.84. Okey, kena faham Okay, lepas tu kita ada juga kita cakap dia reject null hypothesis untuk formulations. Kalau awak tengok kat sini formulation dia 10. Dia macam ni saya nak cakap. Kalau apa yang saya faham lah kat sini kan. Kalau kita test formulation, dia akan nampak lebih cantik sebab error dia dah sikit. Okay, error dia dah sikit sebab Greco-Latin dah ambil error tersebut. Jadi,
Kalau kita buat Latin and then dia okey. Tapi kalau kita buat Greco-Latin, kita test untuk yang Latin. So Latin ni akan jadi lebih baik sebab Greco-Latin ni dia dah kaut segala SSE yang ada dalam Latin. So dia kaut dekat situ. Faham tak maksud saya? Jadi sebab tu dalam buku teks tu dia buat test untuk formulation. Okay? Sebab dia still dalam konteks Latin. Greco-Latin ni dia adalah sambungan daripada Latin. Sebab dia adalah second Latin square. So apa-apa pun dia akan test formulation dalam buku teks tu. Jadi itulah apa yang saya faham. Tapi kalau kamu confused, kamu buat je semua. Macam saya cakap lah, kamu buat je apa yang kamu faham. So macam saya nampak kat sini awak boleh uh, accept, awak boleh accept null hypothesis untuk yang assemblies. Okay, yang ni adalah Greek. Atau awak boleh accept null hypothesis untuk yang treatment. Sebab treatment dia tidak ni tidak besar. Kalau tengok ni 2.061. Okey, 2.061. Lebih kecil daripada 3.84. So yang ini untuk yang uh, treatment. Okey. Lepas tu kita nak test pula yang untuk operators. Operators tu adalah blocking. So blocking dia 4, so dia lebih daripada 3, so dia reject So, kita reject. Okay, null hypothesis. Mesti copy lah kat sini Malas pula saya nak tulis. Because F null lebih besar daripada F alpha iaitu 4.545. Okay. 4.545 lebih besar daripada 3.84. Ini untuk blocking. Dan akhir sekali awak pun akan reject juga null hypothesis untuk formulation. Okay. Reject null hypothesis sebab dia punya formulation dia adalah 10. Kan? 10.000. Okay, lebih besar daripada 3.84 iaitu ni adalah Latin. Okay. So awak kena buat decision ni, awak buat je semua kalau awak confused. Tapi kalau saya fokuskan kepada Latin dengan Greco-Latin lah yang saya starkan ni. Awak fokuskan kalau masuk tajuk Greco ni awak fokuskan dekat Latin dengan awak fokuskan dekat Greek sahaja. Okay, dua yang saya starkan. Okay. Dan akhir sekali make a conclusion. Okay, make a conclusion macam biasa. Gunakan apa yang saya ajar. Okay. So saya fokuskan dekat Greek dulu. There is sufficient evidence to conclude that the assemblies, sebab apa? Sebab assemblies ni adalah Greek kan. So saya tulis assemblies lah. Kalau macam yang Latin hari tu saya tulis formulation. Sebab formulation ni adalah Latin. So the assemblies is not a fact lah.
affect the mean. Dia memang tak affect mean, tapi dia menarik, dia tarik SSE tu tinggi lah. It's not affect the mean. Apa mean apa hari tu saya tulis? Mean burning rate. Ini kamu salin je soalan. Ni daripada soalan dia sebenarnya. Mean burning rate of rocket plan at alpha 0.05. Dan lagi satu, yang saya harap sangat kamu buat lagi satu untuk Latin lah. Kena buat lah dua-dua sekali. Satu untuk Latin, satu lagi untuk yang Greco-Latin. Yang ni untuk Greco-Latin. Apa saya tulis ni untuk Greek Yang ni untuk Latin. Nanti kamu ubah the formulation is affect mean. Is affect the mean burning rate of rocket propellant at alpha 0.05. Okay. Buat dua je. Sebab ni kita fokuskan Greek dengan Latin. Lepas tu, sekejap Greco. Okey, nanti upload je apa yang awak contengkan dekat dalam Padlet Greco Latin Square Design. Okey. So kalau tak sempat tak apa, saya share nota. Nanti saya share nota lah Yang ni nanti saya share dalam grup termasuk yang Latin Square. So for those yang tak sempat salin, nanti saya PDF-kan. Saya nak habiskan sebenarnya. Saya tak nak buat video banyak. Nanti nak buat video mini tab lagi. Okay, sekejap Saya nak habiskan. So bertahanlah sikit. Balance incomplete blocking design. Okay, balance incomplete blocking design ni dia agak susah tau dalam chapter 3 ni sebenarnya. Walaupun awak rasa Greco-Latin tu dah panjang sangat, tapi sebenarnya dia punya panjang tu senang je. Yang susahkan kita adalah tajuk balance incomplete blocking design. Sebab dia punya formula dia lain daripada yang lain. So macam ni awak dah belajar dalam kelas. Jadi disebabkan awak dah belajar, saya just explain sekali jalan je. Boleh? So, kalau awak tengok kat sini, ini adalah last topik untuk chapter 3 di mana kita gunakan kaedah balance incomplete blocking design. Kenapa kena guna balance incomplete blocking design? Sebab ada sesetengah eksperimen yang di mana kalau kita buat blocking, dia tak boleh semua blok tu dia ada. Maksudnya, kalau awak tengok kat sini, okay,
dia ada satu contoh di mana situasi tu dia tak boleh apply untuk setiap batch. Dia kata kat sini, uh, sekejap mana saya jumpa tadi. Hmm, mana contoh dia ni? Ni, kat sini. Dekat sini, kalau awak nak faham, kenapa kita gunakan balance incomplete blocking design ni, sebab kita tak mampu tahu nak buat semua tu kita combine dalam setiap block yang saya ajar sebelum ni. Kan kita ada buat blocking yang ikut block by block. Tak semestinya semua data tu, okay, dia kena ada dalam setiap block. Contohnya kalau awak buat pasal uh, contohnya pasal berkenaan dengan kimia atau benda-benda bahan chemical lah. Okay, maksudnya tak semua benda tu kena ada combination. Faham tak? Sebab kalau awak buat, dia akan jadi macam um, hazard lah. Okay, hazard tu kalau you all ambil OSHA, you tahulah dia akan jadi dangerous. Bahan chemical ni tak semua benda dia boleh mix. Jadi setiap apa orang panggil ni macam ibarat section tau. Blok ni ibarat seperti section ataupun batch. Batch 1, batch 2, batch 3. Faham tak? Jadi tak semestinya benda tu kena ada. Kalau awak guna contohlah awak masak kan. Memasak lah saya cakap paling senang memasak. Kalau contohnya kek, tiba-tiba ada letak tepung, telur dengan perisa. Um, Tiba-tiba tak semestinya benda tu awak nak letak benda yang sama. Maksud saya inti dalam tu lah macam marshmallow, topping orang panggil kan, marshmallow, color rainbow rice tu kan, tak semestinya awak nak guna untuk semua kek yang sama. Jadi mungkin akan ada pelbagai uh, apa yang ada dah apa dia punya bahan-bahan tu. Jadi setiap batch ni ada mungkin awak letak perisa, bukan perisa, rice colored tu kan. Ah, Ataupun mungkin ada satu kek tu awak letakkan marshmallow, lagi satu tu awak letak lagi marshmallow tapi dengan rice colored tu kan. Color rice tu. Jadi benda tu akan jadi varieties of uh, type of cake. Maksudnya ada banyak jenis kek yang berbeza. Jadi awak boleh nampak gunakan kaedah memasak yang sama tetapi varieties of cake yang berbeza. Faham Jadi itu salah satu contoh senang lah dari segi memasak. Jadi nak mempelbagaikan kek tu, so kita takkanlah nak letak semua benda kan. Jadi samalah macam konsep yang balancing complete block design ni, kamu akan letak apa uh, toppings tu berbeza-beza setiap section. Okay, so that's why tak semua benda kena ada. Ni contoh data lah. Yang ni dalam konsep data, tadi tu dalam konsep memasak. Sekarang ni kalau awak tengok, kalau contohnya dekat blok yang pertama, section yang pertama ni, mungkin uh, catalyst ni, catalyst ni saya tak tahu lah apa benda, tapi dia treatment lah. Dia boleh ada dekat yang untuk catalyst 1, tapi catalyst 2 ni dia tak boleh ada. Kalau ada nanti dia akan jadi rosak. Faham tak? Benda tu dia kena avoid. Jadi benda tu dia kena avoid. Ni dalam konteks bahan perkilangan lah. Okay, saya tak sure sangat dalam pemprosesan tu. So kita pun fahamkan kalau dia letak dia akan jadi rosak lah. So kita avoid benda tu. So dia akan jadi macam blocking tu, dalam satu blocking tu akan ada satu data yang tak ada. Faham So dalam satu blocking lagi, mungkin catalyst yang keempat tu tak boleh ada. Lepas tu catalyst yang pertama tak boleh ada dekat yang batch yang ketiga dan yang seterusnya. Faham Okay. Jadi ada juga orang cerita kenapa dia tak boleh letak, sebab takut mesin rosak, sebab mesin tu overheat. Contoh. Okey, boleh je kita cakap macam tu. So dia ada sebab-sebab tertentu. Jadi yang ni hanyalah sebagai knowledge tambahan. Kenapa benda tu kena ada? Kenapa teknik ni wujud? Sebab dia nak elakkan setentu, supaya elakkan daripada rosak ke ataupun hazard ke kan. So overheat ke. So dia nak elakkan benda-benda macam tu lah.
So teknik ni kita guna. Tapi jaranglah apa dalam kehidupan harian kita akan nampak benda ni. Ini hanya untuk sektor perkilangan je. So ni another teknik yang baguslah untuk kamu belajar. Okay, so formula dia kalau kamu tengok kat sini, dia ada AR, BK. Macam biasa, A untuk treatment, B untuk blocking. Okay, so K ni adalah dekat setiap blocking tu berapa treatment yang wujud. Faham tak? Dalam setiap satu blok ni ada berapa treatment yang ada. Maksudnya ada 3 kan? Ada 1, 2, 3. Lepas tu ada 1, 2, 3. Ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. So ada 3 lah setiap blok. Treatment tu ada 3 setiap blok. Jadi kat sini dia statekan menggunakan contoh yang dalam ni, table 4.22 ni. Okay. Saya conteng terus dekat sini. Okay. So awak tengok kat sini kita ada treatment, kita ada 4, blocking kita ada 4 juga, dan kita punya K iaitu treatment bagi setiap blok kita ada 3. Okay, faham di sini? Okay. So kat sini awak kena baca lagi R tu apa? R tu sama je. Sebenarnya R ni adalah setiap treatment pula, setiap treatment berlaku berapa banyak blocking. Dia macam terbalik-terbalik je. Jadi sebenarnya nilai K dengan nilai R tu dia bergantung kepada berapa kali berapa. Biasanya kita akan gunakan square lah. Kita akan gunakan square. Tapi tak semua nanti kamu akan tahulah. Okay, so R dia juga ada 3 sebab R ni adalah bergantung kepada satu treatment ada berapa blocking. So ada 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. So dia bergantung pada data. Nanti kalau kamu buat latihan kamu tahulah. Okay, sekarang kita gunakan konsep kita nak kira dia punya lambda. So kita kena tahu step pertama kita kena buat yang ni. So step 1 adalah find lambda. Okay, so lambda adalah lambda adalah 3. Okay, kamu akan darabkan dengan 3 tolak 1. Okay. So bahagikan dengan A adalah 4 tolak 1 sama dengan 3 lah. So nanti kamu akan dapat jawapan 3 kali 2, 6. 6 bahagi dengan 3 dapat 2. Okay, kira je. So ambil kalkulator. 3 kali 2 bahagi dengan 4 tolak 1, 3 lah. So dapat 2. Okay, find the lambda. Sebab tu kalau awak perasan, kalau contohnya dia adalah sama, blocking dengan treatment dia, nilai dia sama, jadi design tu akan jadi simetrik lah. Kan? R sama dengan K, P sama dengan A kan? So dia sama. Tapi tak semestinya semua soalan tu akan sama. Tapi kalau dapat soalan yang sama, dia senang lah. Okay, parameter lambda ni mestilah integer dalam nombor Lepas tu, ni statistical model bagi BIBD dia sama je macam blocking. Formula yang sama. Tapi ada sedikit perbezaan. Kita ada lambda A, kita ada Q squared. Macam mana nak cari tu? Okay, dia susah lah sebab dia kena cari, apa orang panggil? Kena buat calculation tu one by one lah. Okay, dalam ni, awak nak cari, awak nak adjust apa? Maksudnya, formula tu akan vice versa. Faham tak saya cakap? Maksudnya, kita ada treatment, kita ada blocks, kita ada error. Yang kita belajar awal-awal hari tu masa chapter 3. Treatment, block dengan error.
Tapi kita nak adjust siapa? Kita nak adjust treatment atau kita nak adjust block? Dia bergantung kepada soalan. Faham Nanti awak akan faham kat sini. So kita buat macam biasa. Find SST. Statistical Analysis. Statistical Analysis. Buat macam biasa je. Awak cari je macam biasa. Treatment awak cari macam biasa. Blocking cari macam biasa. Buat je macam biasa. Tak payah fikir panjang. Okay. Kita ada SST equals to apa? So ambil kat sini calculator ni awak ambil. Okay. Tulis je macam biasa 737471. Okay. Okay. 73, 74, 71, 75, 67, 72, 73, 75, 68, 75, 72, 75. Okay, so ada 12 tau. 12 data. Sebab dalam ni ada yang lopong-lopong ni, awak tak akan kira lah. So, dia ada 12 data. So, maksudnya awak akan dapat 12 data tu, awak kira lah summation. Okay, dapat 63156. 63156. Tolakkan dengan 870. Dia dah bagi dalam ni. 870. So, 870 squared. Buat macam biasa je. Bahagi dengan 12. Sebab kita ada 12 je kan data. So, cari je. Okay. Kita kira Summation squared minus summation dikuasakan dengan 2 bahagi dengan 12. Ataupun bahagi dengan N. Okay. So, dapat 81. Kan? Senang je kan? Yang susahnya nanti adjusted. Okay. Cuba awak cari dulu yang biasa. SS treatment. Buat je macam biasa. SS treatment, SS blocking. Buat je macam biasa. Ni belum adjusted lagi ni biasa dulu. Okay, SS treatment ni awak buat macam mana tau? Tengok kat sini. Kalau awak cari treatment, okay. So awak akan tengok ada berapa? 1, 2, 3 blocking. Maksudnya setiap satu treatment ni, akan ada 1, 2, 3 blocking. Faham Walaupun dekat sini dia tulis 4, dia ada dia ada 4 blocking, tapi awak tengok kat sini. Tengok formula dia. SS blocks ni dia buat 1/3. Sebab apa dekat sini 1/3? Sebab setiap blok ni dia ada 3 treatment. Dia ada 1, 2, 3. Sebab tu dia buat 1/A. A dia automatik dia tolak 1 lah. Kena faham kat situ. So kat sini saya ulang balik. Kalau kita nak cari SS treatment, dia akan jadi 1/B minus 1. Okay, ataupun 3 lah. Okay, 1/3. Sebab setiap treatment dia ada 3 data. Setiap treatment dia ada 3 data. Okay. Alright. Okay, yang ni samalah macam biasa. Ambil yang summation tu. Yang total tu awak ambil 218. Okay, lepas tu ambil 214. 216 dengan 222. Okay. So yang ni squarekan macam biasa. Tambahkan semua. Tutup. Lepas tu tali yang belakang. Okay. Dah siap. Kira macam biasa. Okay. Lepas tu SS blocking. Buat je macam biasa. Okay.
Ada 221, 224. Kosong 7, 218. Okey. Satu per 3. So dalam ni 218 kuasa 2 tambah 214 kuasa 2 tambah 216 kuasa 2 tambah 222 kuasa 2. Kamu tolakkan dengan summation of x and then kuasakan 2 over dengan n. So akan dapat 35 per 3. Okay. So ambillah 3 tambah perpuluhan, kamu akan dapat 11.667. Ni untuk treatment Manakala untuk blocking, kamu akan tukar nombor dalam dia sahaja. Okey, 218. Kamu akan dapat 55. Okey. And then untuk awak cari SS error, okey. Jangan cari SS error dulu sebab kita nak adjust. Yang ni awak kena buat nota sikit lah. Kalau BIBD, adjust either one. Maksudnya pilih satu je yang awak nak adjust. Contoh soalan tu dia cakap adjust the treatment. Find the adjusted treatment. Maksudnya awak kena adjust treatment lah. Awak kena adjust SS treatment. So nanti dalam ANOVA table awak tak payah letakkan treatment pun tak apa. Awak letakkan treatment adjusted sahaja. Tapi kalau awak nak letak semua pun boleh, tak ada masalah. Nanti saya explain So adjust tu awak bergantung pada soalan. So tengok soalan dia. Okay. So tengok yang ini analysis of variance of balance incomplete block design. Dia letak treatment adjusted, lepas tu dia tak block yang biasa. Yang biasa kalau awak gunakan treatment adjusted. Tapi kalau atas ni awak nak tambah lagi, awak nak letak source of variation ni, awak nak letak lagi satu treatments pun tak ada masalah. Still betul, tak ada masalah. Lagi okey lah, lagi selamat lah. Cuma nanti conclusion tu awak kena bandingkan satu adjusted, satu lagi yang biasa. Awak tak boleh ambil dua-dua biasa. So dia takkan jadi BIBD lah kalau awak ambil biasa dua-dua sekali kan. So nanti awak ikutlah apa yang saya ajar ni. So awak ambil satu adjusted dan satu yang normal. One normal plus one adjusted. Okay. So kena buat macam tu. Ni untuk BIBD je tau. Dia must awak ambil treatment adjusted plus blocks atau or treatment plus block adjusted. Faham maksud saya? Dia kena salah satu sahaja yang adjusted. Dia tak boleh awak ambil dua-dua adjusted. Salah. Dan awak tak boleh juga ambil dua-dua yang normal. Tak boleh sebab ini adalah balance incomplete. Okay, so salah satu je awak pilih. Okay, macam dalam notes ni, dia ambil adjusted treatment plus blocks. Okay. Alright. So, apa yang nak kena buat adalah kita kira untuk adjusted pula. Jadi adjusted, formula dia adalah K darabkan dengan Q squared over dengan lambda A. Sebab apa? Okey, kita tengok formula ni saya awak tengok je lah dalam buku. Okey. So kita cari Q kuasa 2 dulu. Q ni penting. Macam mana orang nak cari Q? Q ni dia bagi formula dia adalah
nilai total Y, total treatment. Ini kalau awak nak adjust total treatment. Faham Q untuk treatment, awak ambil total treatment untuk kira lah. So, sekejap So, sebelum awak cari SS adjusted, so awak tulis Q sama dengan Q1 Q1. Sebab dia QI kan. Q1 sama dengan total bagi treatment yang pertama. So total bagi treatment yang pertama adalah 218. Faham Ni total treatment yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Ambil yang dalam treatment tadi tu je. So awak tulis 218 untuk Q1. Okay. Lepas tu awak tolakkan dengan 1 over K. Okay, 1 over K. K adalah berapa? K adalah 3 sebab yang saya cakap tadi lah. Dalam satu blok ada berapa treatment. Itulah. Dalam satu treatment ada berapa blok. Macam itulah something. Okay, dan awak tambahkan dengan hasil tambah bagi NYJ. NYJ ni maksudnya, kalau tengok kat sini, calculation dia adalah, okay, tengok kat sini. Dia buat K tu adalah 3, silap, 1 over 3 pula. Dia letak K kan. Oh, dia terus kira ni. Dia terus, betul lah saya buat tadi, 1 over 3. Yang atas ni, silap. Ni. Ni. So, awak tengok yang ni saya tulis lah takut awak pening. Yang ni adalah YI dot adalah total treatment. Tolak dengan 1 over K. Okay. Lepas tu dalam tu adalah nilai-nilai bagi total blocking yang ada dalam treatment. Contohlah awak tengok kat sini Ni treatment yang pertama ni. Okay, treatment yang pertama ni, awak tengok dia wujud dekat blok 1, blok 2 dengan blok 4. So awak ambil total yang ada dalam blok tersebut sahaja. Faham yang ni awak jangan ambil. Maksudnya, tengok 221, 224 dengan 218. 221 tambah 224 tambah 228. Yang ini tak perlu kuasa 2 lah. Yang ini awak just tambahkan sahaja sebab dia kata summation only. Okay. Tengok formula mungkin tak faham. Tapi kalau awak tengok cara buat dia, awak mungkin nampak lah. Okay. So awak kira setiap nilai jawapan tu. Okay. Alright. So kita try kira 218 tolak 1/3 221 tambah 224 tambah 228. So kamu akan dapat dalam fraction lah. Biar je dalam pecahan tu. So negatif 19/3. Okay. Buat benda yang sama untuk treatment yang kedua, treatment yang ketiga, treatment yang keempat. So awak akan dapat, tengok kat sini saya ubah nilai dia. 214. Ni 214. 222. 222. Yang ini Q1, Q2, Q3, Q4. Okay, lepas tu dalam ni macam tadilah saya cakap. Kalau awak tengok dalam gambar tadi, kalau Q2 siapa yang ada? Dekat treatment yang kedua tu siapa yang ada? Kita ada blok 2, blok 3 dengan blok 4. So awak ambil total blok 2, total blok 3 dengan total blok 4. So yang ni awak kena pangkal. Okay, so ambil 224, 207 dengan 218.
So ambil 224. Itulah 224. 207 dengan 228. Lepas tu yang ketiga, awak ambil uh, blok 1, blok 2, blok 3 punya total. Okay, so blok 1, blok 2 dengan blok 3 punya total adalah 221, 224 dan 207. Okay. Dan akhir sekali adalah awak ambil dekat blok 1, 3, 4. 1, 3, 4. So total 1, total 3, total 4. Untuk blok total 1, total 3, total 4. So total 1 kita adalah 221, total 3 kita adalah 207. Total 4 kita adalah 218. Okay, 218. 218, 228. Saya dapat 228 ni. 218 ni. Saya typo yang tadi. 218. Saya typo lah. Sorry. 218 tolak 1/3 darab dengan 221 tambah 224 tambah 218. Kenapa dapat negatif 3 je Hmm. Sekejap Saya confused. Macam mana dia dapat negatif 9/3? Betul ke saya tulis ni? Summation. Oh, betul lah. Sebab negatif 9/3 kan bersamaan dengan negatif 3. Apalah saya ni. Dia buat dalam fraction. Tapi tak apa. Kalau kamu tulis jawapan dia negatif 3 pun betul. Tak ada masalah. Okey je. Okey. Dah malam biasalah. Okey. Lepas tu uh, tukar kat sini 214. Oops. Ni. 214 tolak 1/3 224 207 dengan 218. So dapat negatif 7/3 lah. Okay. Next. 216 1/3 221 224 dengan 207. Okay, so dapat negatif 4/3. Dan akhir sekali 222 1/3 221 207 dan 218. So dapat 20/3. Positif Okay, next. Kamu baru boleh cari SS treatment adjusted. Sebab tu saya cakap ni antara topik yang agak susah lah dalam chapter 3 sebab formula dia kan dia lain daripada yang lain. So kalau salah formula habis. Okay, so kamu letak K Q squared
over lambda A. So K kita adalah 3. Kan? 3 kan? Lepas tu awak letak summation of the answers. Maksudnya awak tambahkan semua ni. Awak tambahkan je. 3 tambahkan, tapi setiap nilai ni awak kena kuasakan dengan 2 lah. Sebab dia Q squared. So awak letak 3 dalam bracket negatif 3. Negatif 3. Letak kuasa 2. Tambahkan. Tambahkan je macam biasa. Okay. Negatif 7/3 kuasa 2. Jangan lupa bracket sebab dia ada negatif tau. Bila ada integer negatif, awak kena letak bracket. Kalau tak nanti, jawapan dia akan lari sebab dia sangat sensitif. Okay. Letak square bracket. Negatif 3. Okay. Letak kuasa 2. Tambah. Okay, buat macam tu. Okay, so ni awak dapat negatif 7/3, negatif 4/3, ni 20/3. Okay, so awak cari dia punya ni over dengan lambda A. Okay, over dengan lambda A. Lambda tadi kan kita dah kira kan. Lambda yang masa first sekali kita dapat 2 kan. So awak tulis 2 A tu adalah berapa? A tu adalah nilai treatment lah yang asal. 4 Sebab kalau awak faham, yelah, kalau awak faham, dia akan jadi yang asal lah A adalah 4, B adalah 4. Yang tadi tu, formula yang treatment dengan blocking ni, kita ubah tau. Saya lupa nak mention. Yang ni awak akan dapat 1/K, bukan lagi 1/A, 1/B. Okay, kalau untuk treatment 1/K, kalau untuk blocking 1/R. Tak silap saya lah. Okay, sekejap saya nak memahamkan betul-betul. Betul lah. Okay. So awak cari dia punya jawapan. Dia punya jawapan dia dah diberi tau kat sini. So jawapan dia akan dapat 22.75. Okay. Kiralah guna kalkulator. 3 kali dengan negatif 3 kuasa 2. Kuasa 2 tu kat luar lah. Okay. Tambah dengan berapa, tambah dengan berapa, tambah dengan berapa. Okay. Yang ni negatif 7/3. Yang tu negatif 4/3 dan ni 20/3. Lepas tu bahagi dengan 8. Jawapan tu bagi dengan 8. So dapatlah jawapan. Okay. Dan awak kena faham macam saya cakap tadi, dalam notes ni saya cakap, kalau awak nak buat dalam ANOVA table, pilih salah satu sahaja. Satu adjusted, satu lagi normal. Okay. Ataupun satu normal, satu lagi
adjusted. Sebab ada dekat dalam buku teks ni dia bagi tahu SS total tak sama dengan adjusted campur adjusted. Dia tak boleh dua-dua sekali. Faham? Dia kena salah satu sahaja. Sebab dia adalah non-orthogonality. So nanti awak dah siap cari ni, awak tak payah cari SS blocking adjusted, tak payah. Tapi kalau awak nak cari SS blocking adjusted, so awak tak perlu cari SS treatment adjusted. Dia pilih salah satu. Awak boleh tengok dalam buku teks ni. Dia cari SS blocks adjusted dengan treatment yang normal. Faham? Dia gunakan konsep yang sama. Dia terbalikkan sahaja. Ini another example. Awak boleh baca kat sini. Tapi yang ni saya buat untuk adjusted treatment sahaja. So nanti dalam ANOVA, awak just letak je lah treatment yang adjusted yang awak cari tadi. Lepas tu blocks, lepas tu error. Tak payah letak yang normal untuk treatment. Okay? So source of variation. Ini ANOVA table ANOVA. Oh, kita tertinggal satu. SSE. Silap. SSE adalah total. Total kita adalah 81. Okay? Total kita adalah 81. Oh, sejam setengah juga saya ajar. 81 tolak dengan kita nak adjusted treatment kan. So awak tolak dengan treatment adjusted 22.75. 22.75. Lepas tu ambil blocking yang normal. Tolak dengan blocking yang normal. Tu 55 lah blocking. Okay. So awak akan dapat error yang sewajarnya. So 81 tolak 22.75 tolak 55. So dapat 3.25. Okay. So nanti buat ANOVA table. Kejap Okay, kamu akan ada macam biasalah, source of variation, sum of squares, kamu ada degrees of freedom dan sebagainya. Benda tu sama je. Mean square dan F null. Okay, first kalau awak buat treatment adjusted, so awak tulis treatments dalam bracket adjusted. So yang lain adalah biasa blocking, error dan total. Okay, sum of squares awak letakkan totalnya adalah 80, treatment adjustednya adalah 22.75, blockingnya adalah 55, errornya adalah 3.25, adalah 81. Okay, lepas tu degrees of freedom. Okay, degrees of freedom dia tak sama tau. Degrees of freedom ni kalau blocking ni awak tahulah blocking ni akan ada 3 sahaja sebab kita buat B tolak 1. Okay, B tolak 1. Ikut yang ni.
Blocking, oh sama je, A tolak 1 juga. So 4 tolak 1, 3 kan? So ni 4 tolak 1, 3. Ni tolak 1, tolak 1. Maksudnya A tolak 1 dapat 3, B tolak 1 dapat 3. Lepas tu N besar tolak A tolak B tambah 1. So N besar kita ada 12. Kita ada 12 total sampel. 12 tolak dengan A kita 4. Tolak dengan B kita 4. Tambah dengan 1. 1 ni adalah setiap satu yang memang kena letak lah. Okay. So dapat berapa? 12 tolak 8, 4. 4 tambah 1, 9. 4 tambah 1, 9 pula. 4 tambah 1, 5. Apa ni? Okay. N besar kita adalah 12 tolak 1. So sama dengan 11. Okay. So 3, 3, 5, 11. Mean square kita ambil untuk treatment adjusted. Okay. Sebab kita nak tengok treatment kita nak test treatment kita. So, ambil calculator, kita ambil 22.75 bagi 3. Macam biasa, 7.583. Okay. Yang blocking ni kalau awak nak buat, awak buatlah. 18.33. Kalau tak nak buat pun tak apa. Okay, error tu tak adalah. And then, finally, error tu 3.25 bagi 5 dapat 0.65 lah. 0.65. Sorry lah dah malam. Saya pun nak biarkan cepat. 7.583 bahagi dengan 0.65. Kamu akan dapat 11.666. So 11.666. Depan tu awak tukar 18.333. So dapat 28.205. Okay, ni kira sendirilah Okay. Dan akhir sekali awak buat decision lah. Macam biasa, make a decision dan akhir sekali. Dia samalah. Okay, so awak cakap reject null hypothesis Silap. Kita tak ada table lagi, F table. F table. Sorry. F table. So F 0.05. Kita ambil degrees of freedom bagi adjusted treatment iaitu 3 dan kita ambil dia punya error kita ada 5. So F 0.0535 bersamaan dengan berapa? .41. Sini 3, 5. Okay, 3, 5. So 5.41. So kita make a decision. Ni kalau awak tak sempat salin, saya bagi kat awak nota ni. Saya nak cepat ni. Make a decision. Okay, dot. Reject null hypothesis. Okay, because ayat yang sama because F null is larger than F 0.0535 sama dengan 11.666 lebih besar daripada 5.41. Sekejap Yang ni nanti awak betulkan Yang reject tadi tu awak betulkan. Ini betul lah. Apa salah saya tadi? Reject tu awak betulkan. Okay dah. Kita buat satu je tau. Kita buat yang untuk adjusted sahaja. Adjusted sahaja. Tak payah blocking. Blocking tak payah. So saya startkan awak buat yang adjusted sahaja. Kalau awak buat treatment adjusted, so fikir treatment adjusted. Kalau awak buat blocking adjusted, awak
just buat decision untuk blocking adjusted. So buat mana yang awak nak je. Okay, last sekali, make a conclusion. There is sufficient evidence to conclude the apa? Soalan ni pasal catalyst employed affect, kita buat macam biasa je, affect the mean treatment. Macam chapter 3 yang awal, dia macam tu lah, dia yang susah yang calculation. Tapi dah masuk lepas habis tu ANOVA table, dia akan jadi lebih senang lah. At alpha equals to 0.05. Okay. So yang ni awak salin dulu saya nak masukkan dekat awak punya ni nota week 10. Okay. So dah ada Latin, ada Greco-Latin, ada PIBD, semua ada kat sini. So boleh refer 3 subtopik yang saya dah ajar ni dalam sini Saya upload kat sini, so boleh tengok kat sini. Mana file? Design. Okay. Partner green. Okay. Yang ni hijau ni. So nanti awak salin, salin yang BIBD awak letak dalam tu. Lepas tu Greco-Latin, okay good, yang dah submit. So nanti awak salin yang ni. Alright. So untuk Minitab, okay. Settle untuk BIBD. BIBD ni saya ajar sekali jalan je. Okay. So nanti untuk yang Minitab, saya akan buat video. Dan notanya saya dah upload dalam Teams. So nanti kamu boleh tengok dekat sini. Sorry terkeluar. Okay. Dia auto refresh. So dekat Teams ni dekat file, okay, saya ada upload untuk chapter 2 punya model adequacy checking. Okay. Untuk model adequacy checking ni saya rasalah video tu saya akan buat dan saya akan explain lah nanti. Tapi nanti kamu buka je chapter 2 model adequacy checking, kamu boleh baca. Video tu nanti kamu boleh tengok lah kalau in case tak tahu kenapa saya buat macam tu, kenapa saya interpret graf macam tu, nanti saya akan explain lah dalam video yang akan datang dan saya akan inform dalam group WhatsApp. Untuk chapter 3 model adequacy checking dia, saya belum buat lagi slide-nya, esok baru saya siap. So nanti saya akan bagi tahu lah. So nanti apa-apa kamu by this week lah, weekend ni, saya harap kamu tengoklah video yang saya akan buat sebab ada tugasan model adequacy checking yang saya nak kamu buat. Sebab saya tahu kamu kena buat untuk yang tugasan Dr. Haida tu. Tapi saya nak tengok juga, nak semak macam mana kamu interpret apa yang awak dah belajar sepanjang latihan apa yang ada yang saya pernah minta awak buat tu. Macam latihan 3 point something kan. 3 point berapa tu. Yang beberapa je lah, tak minta semua pun. Saya nak minta
Nanti saya akan bagi tahu lah yang mana awak kena buat untuk model adequacy checking. Okay, so ni awak boleh buka dan baca. Okay, so itu je lah untuk kelas kita. So saya dah cover chapter 1 sampai chapter 3 dan hopefully test 2 kamu senang lah. Jangan lupa untuk list out segala formula yang ada. Lepas tu try untuk inilah fokuskan dengan group project dan final dan untuk subjek lain jugalah. Okay, tak payah stres sangat subjek ni sebab subjek ni tak susah pun. Dia susah sebab kamu ambil masa yang banyak untuk subjek ni. Saya faham sebab yelah pelajaran U1 ni memang dia kena ambil 2 kali seminggu daripada pelajar biasa. Sebab saya pun dah alami dah benda macam kamu. Lagi-lagi subjek apa linear algebra. Linear algebra tu kelasnya 2 kali seminggu je. Tapi saya lagi sakit sebab tak ada senior pun yang nak ajar saya. Lecturer pun tak ada lecturer yang nak ajar saya untuk yang topik lepas-lepas. Tahu-tahu masa saya masuk tu dah habis chapter 3. Dah masuk chapter 4 dah terus. Nasib baik time tu ada recording. Jadi saya pun tengok recording tu. So ibarat sama je macam saya belajar seminggu tu 4 kali kelas linear algebra. Faham tak? So, sama macam apa yang kamu rasa sekarang. Belajar subjek DO ini 4 kali seminggu. Jadi itu adalah pengorbanan lah sebagai seorang pelajar. Dah lah kita masuk lambat kan. Tapi jangan risau itu untuk SEM ni sahaja. SEM depan dah kembali normal. Sebab kamu dah belajar macam biasa macam dengan mereka lah. Just untuk bagi tahu subjek DO ini sangat senang dan advantage-nya dia boleh bantu kamu untuk subjek PropStat 2 untuk SEM depan dan regression analysis untuk tahun depan. Jadi kena fahamkan daripada sekarang. Okay, so itu sahaja nasihat saya. Untuk minta jawapan, saya dah share jawapan test 2 lepas. So kamu boleh study yang tu. Untuk past years, saya belum share lagi jawapan. Nanti saya akan share dalam study week. So nanti apa-apa Faiz akan edarkanlah segala jawapan past years. Okay. Dan itu je lah. Okay. Jadi saya tamatkan kelas kita dengan bagian Muslim dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. So good luck untuk future masing-masing. Thank you. Okay, terima kasih. Goodbye.